Hai murid-murid, berjumpa lagi kita untuk kali ini dalam membincangkan buku teks bahasa Melayu. Ya murid-murid, kita sambung perbincangan kita untuk yang seterusnya. Semua murid bolehlah membuka buku teks masing-masing ya, dan boleh melihat apakah yang terdapat di dalam buku teks. Baik, terlebih dahulu cikgu ingin membincangkan tentang kata majmuk bebas. Jadi, untuk kali ini kita akan mempelajari berkaitan dengan kata majmuk bebas. Apakah itu kata majmuk bebas? Baik, yang pertama, kata majmuk bebas ini tidak mempunyai hubungan makna antara perkataan pertama dan kedua. Faham ya murid-murid? Kata majmuk bebas ini tidak mempunyai hubungan makna antara perkataan pertama dan kedua. Kedua pula, kedua-dua perkataan mendukung makna tersendiri, iaitu apabila kita gabungkan dua perkataan ini, maka ia akan membentuk satu makna tersendiri ataupun memberi makna yang tertentu. Jadi di sini apabila satu perkataan itu berada sendirian, maka ia sebenarnya memberi makna yang lain jika dia berada berasingan. Tetapi apabila ianya menjadi kata majmuk, ia akan memberi makna tersendiri. Jadi di sini cikgu bagi contoh perkataan jam tangan. Baik, kalau kita tengok di sini, jam bermaksud alat untuk menunjukkan waktu. Maknanya mana-mana saja jam, sama ada yang berada di dinding, yang berada di dalam kereta, yang berada di mana-mana sahaja. Itulah maksudnya jam, iaitu alat untuk menunjukkan waktu. Manakala tangan pula ialah salah satu anggota pada tubuh badan manusia. Baik, jadi apabila digabungkan perkataan jam tangan menjadi kata majmuk bebas, maka ia memberi makna jam tangan yang dipakai di tangan, iaitu jam yang dipakai di tangan. Kalau disebut, boleh juga kita sebut perkataan, contohnya kalau jam dinding. Jam dinding maknanya yang berada di dinding. Dinding itu memberi makna dinding rumah dan sebagainya. Faham ya murid-murid? Okey, kita tengok seterusnya. Baik, contoh lain pula, iaitu munshi cilik yang terdapat di dalam buku teks kita itu, ianya menerangkan tentang kata majmuk bebas. Ialah dua kata dasar yang dirangkaikan untuk membentuk satu perkataan baharu yang ditulis secara terpisah. Contoh, bunga manggar, maknanya bunga berlainan maksud, iaitu bunga. Contohnya seperti apa-apa saja bunga. Manggar juga memberi makna yang lain. Jadi apabila digabungkan menjadi bunga manggar. Begitu juga dengan nasi minyak. Nasi lain, minyak lain. Jadi apabila digabungkan menjadi nasi minyak. Seterusnya, dulang air. Dulang memberi maksud lain, manakala air juga memberi maksud lain. Tapi apabila digabungkan
menjadi dulang air. Kerusi roda. Kalau kerusi kita boleh duduk ataupun iaitu roda pula. Roda iaitu kita boleh panggil juga tayar. Okey, apabila digabungkan menjadi kerusi roda. Seterusnya beg tangan. Beg tangan. Okey, beg lain dan tangan itu adalah anggota badan. Seterusnya ibu jari. Ibu kita boleh merujuk kepada ibu kita, ataupun jari ialah juga salah satu anggota badan kita. Jadi kalau ibu jari itu adalah di tangan kita ada ibu jari. Semua murid juga ada mempunyai ibu jari. Baik, kita tengok yang seterusnya. Ini adalah muka surat 92. Jadi di dalam muka surat ini kita boleh membaca petikan di dalam ini bersama-sama ya. Tajuk di sini ialah sapaan mesra. Baik murid-murid, mari kita sama-sama membaca petikan ini. Min Li menghadiri majlis perkahwinan sepupu Zara. Zara memperkenalkan saudara maranya kepada Min Li. Baik, kita masuk kepada dialognya pula. Okey, Min Li, inilah keluarga saya. Wah, ramainya. Siapakah mereka, Zara? Yang duduk di kerusi berhadapan bunga manggar itu maklum saya. Makna saya pula yang sedang sibuk menghidangkan nasi minyak. Yang sedang mengangkat dulang air itu paksu saya. Siapakah tuan rumah majlis ini, Zara? Tanya Mandy. Pak Lang saya tuan rumah ini, Mandy. Okey, baiklah murid-murid. Itu adalah antara petikan yang telah kita sama-sama baca tadi pada muka surat 92 ini. Jadi di dalam petikan ini terdapat kata majmuk bebas. Baik, kita tengok satu persatu apakah kata majmuk bebas. Baik, perkataan yang pertama yang terdapat dalam petikan ini ataupun kata majmuk bebas yang pertama ialah bunga manggar. Perkataan ini telah diwarna merahkan dan juga cikgu telah gariskan di situ. Baik ya, bunga manggar. Seterusnya kita tengok pula apakah perkataan lain, kata majmuk lain. Okey. Nasi minyak. Okey, nasi minyak. Seperti yang telah cikgu terangkan tadi, nasi minyak. Okey. Kata majmuk lain pula ialah dulang air. Dulang air. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah tuan rumah. Itu adalah tuan rumah. Okey, faham ya murid-murid? Ada 4 perkataan kata majmuk bebas di dalam petikan ini, iaitu bunga manggar, nasi minyak, dulang air dan tuan rumah. Seterusnya kita tengok pula kepada muka surat 93. Mari kita menyenaraikan kata majmuk ataupun berkaitan dengan gambar yang terdapat dalam gambar pada muka surat ini. Kita tengok bahagian atas sekali, itu ialah cermin mata. Cermin mata. Okey, gambar cermin mata itu adalah kata majmuknya. Okey, seterusnya gelang tangan. Gambar seterusnya ialah gelang tangan. Itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga pula ialah beg tangan. Beg tangan. Dan seterusnya ada satu lagi ialah beg kertas. Beg tangan, beg kertas. Okey, ada 2 di situ.
berbeza ya, beg tangan dan beg kertas. Beg adalah perkataan yang sama, tetapi tangan, kertas itu adalah berbeza, dan bentuk beg juga adalah berbeza. Seterusnya ialah baju kemeja. Baju kemeja, itu adalah baju kemeja ya. Murid-murid perhatikan, baju merujuk kepada baju, kemeja adalah bentuk baju kemeja yang seperti yang terdapat dalam gambar itu. Dan seterusnya ialah yang terakhir sekali ialah jam tangan. Jam tangan, tengok di situ, itu adalah jam tangan. Jam merujuk kepada benda yang menunjukkan masa. Okey, manakala tangan ialah anggota badan kita. Baik, itulah saja untuk kali ini bagi muka surat 92 dan 93. Jadi murid-murid bolehlah membina ayat daripada kata majmu' yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita jumpa lagi.